Assalamualaikum dan salam sejahtera. Awani Sarawak langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur bersama saya Najib Arif. Kita ikuti tumpuan utama malam ini. So we apologize to the masyarakat in Sarawak and we hope whatever mistake we make will be corrected to make sure the 153 kes COVID-19 tempoh kuarantin kembali 14 hari. Stadium tertutup Sibu kini jadi pusat saringan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan di 6 negeri bermula 13 Januari ini. Ia melibatkan Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah. Bagaimanapun, pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ungkah Embas pula menjelaskan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di 3 zon merah di negeri itu. Ini melibatkan zon Kuching termasuk Samarahan dan Serian, zon Sibu termasuk Serike dan seluruh Miri. Pagi tadi saya telah berbincang dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan beliau membuat 2 keputusan. Yang pertama, beliau bersetuju bahawa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat harus dikenakan di kawasan di zon Kuching. Zon Kuching adalah meliputi Kota Samarahan dan Serian. Dan zon Sibu. Sibu termasuk kawasan Mukah. Serike. Mukah is on its own. Dan Miri adalah untuk Miri District. Keputusan ini dibuat dan kita akan bermula melaksanakan PKPB di daerah Kuching, Sibu dan Miri mulai dari tengah malam 13 hari bulan Januari hingga 26 hari bulan Januari 2021, tempoh 14 hari. Maka dengan PKPB ini kita berharap kita dapat menggengkang the COVID chain, dan kita sekarang berdaya upaya untuk menentukan bahawa apa-apa tindakan yang kita ambil untuk menggengkangkan chain COVID ini kita telah ambil. Dalam pada itu, Sarawak pada Isnin melaporkan pertambahan 153 kes positif COVID-19. Ini merupakan kes harian tertinggi dilaporkan di negeri tersebut sejak pandemik melanda. Hari ini dengan sedihnya kita mengumumkan kes di Sarawak meningkat kepada 153. 94 di Miri, 25 di Sibu, 17 di Dalat, 13 di Kuching, 2 di Seriaman, 1 di Selangau, 1 di Beluru Merudi. Jadi jumlah kes kita sekarang melonjak kepada 1,428. Selain itu, JPBN Sarawak turut mengumumkan pertambahan kluster jelita melibatkan daerah Miri. Kes indeks kepada kluster ini merupakan 4 rakan perniagaan yang tiba dari Melaka dan Pahang. Setakat 12 setengah hari, 54 individu telah disaring menyaksikan 8 kes positif termasuk kes indeks 25 dilaporkan negatif, manakala 21 kes masih menunggu keputusan. Sementara itu, menurut Ugah, sesi persekolahan di Sarawak akan diselaraskan mengikut pengumuman daripada Kementerian Pendidikan di peringkat persekutuan. Jelasnya, sebarang keputusan dan perubahan akan diperincikan oleh KPM dalam masa terdekat. We are waiting for the pengumuman dari Kuala Lumpur. Education comes under federal government. I think today there is an announcement by the Prime Minister, so they will tell you in detail what it is.
Selain itu, UGAH juga beritahu fasiliti pusat kuarantin di Sarawak khususnya di kawasan luar bandar mencukupi. Jelasnya, pesakit COVID-19 di kawasan luar bandar akan dihantar ke hospital rawatan COVID-19 terdekat. Jadi bagi rumah panjang, Beluru dengan Dalat tadi, apabila dia orang didapati positif, dia akan dibawa ke hospital. Bukan hospital Mukah, hospital Sibu. Kerana Mukah bukan COVID hospital. Begitu juga Beluru dibawa ke Miri. Dalat tu Bentulu, ya, more space. Dalam pada itu, UGAH maklumkan Sarawak akan guna pendekatan sendiri dalam membendung penularan COVID-19. Beliau pada masa yang sama meminta maaf kepada rakyat Sarawak berikutan peningkatan kes ketika ini. Walaupun Miri, Sibu, Kuching merah, tapi masih banyak kawasan di negeri Sarawak hijau. Dan Kuala Lumpur juga merasakan kita mempunyai strategi yang betul. Cuma kita silap. So we apologize to the masyarakat in Sarawak, and we hope whatever mistake we make will be corrected to make sure the spread will be stopped. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Kesihatan Bahagian Sibu membuka pusat saringan COVID-19 di Stadium Tertutup Sibu bermula Isnin. Menurut Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu, Clarence Ting, ini dibuka bermula jam 9 pagi hingga 6 petang termasuk pada hujung minggu. Orang ramai yang mempunyai kontak rapat kepada kes positif COVID-19 atau berisiko boleh datang ke stadium ini untuk membuat saringan. Terdahulu, Sibu dan Kuching diklasifikasikan sebagai zon merah selepas mencatatkan jumlah kes positif melebihi 40 kes. Mengulas mengenai perkembangan di Pasai Siong, Clarence menjelaskan terdapat peningkatan kes melibatkan kluster itu. Mengambil kira situasi semasa di Sibu yang disifatkan akan terus meningkat, Clarence berkata MPS memutuskan untuk membatalkan semua mesyuarat, menghadkan pengunjung di pejabat-pejabat dan beberapa lagi tempat awam. Operator Boat Express bagi beberapa laluan di Terminal Feri Sibu membuat keputusan untuk menghentikan operasi buat sementara waktu. Ia melibatkan laluan Sibu Sarike, Tanjung Manis, Kuching. Ini berikutan Sibu kini berstatus merah ekoran peningkatan kes COVID-19. Bagaimanapun laluan Sibu, Song, Kapit, Boat Express beroperasi seperti biasa. Menurut jurucakap Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS, wilayah Sibu, pemantauan akan dilakukan dari semasa ke semasa bagi menentukan pengoperasian Boat Express itu. Ini termasuk penilaian situasi kes COVID-19 dalam negeri. Pada November lepas, perkhidmatan Boat Express Kuching, Sibu, Kuching juga pernah ditangguhkan selepas Kuching diisytiharkan sebagai zon merah. Maknanya Sibu pergi ke Serikit, Tanjung Manis, terus Kuching. Bos besar, ia telah diberhentikan untuk sementara waktu. Bukan di atas arahan kami, tapi diberhentikan oleh operatornya pun. Jadi sektor lain masih macam biasa sehingga kami menerima arahan selanjutnya dari pihak atasan. Maksudnya di Sibu tu belum ada menerima apa-apa arahan nyuruh memberhentikan operasi express boat tu daripada pihak atasan. Mungkin by today we should be able to have something konklusif sikit lah. Di Kuching yang juga berstatus merah, arahan pemberhentian sementara sebarang perjalanan melibatkan Boat Express dan feri turut dikeluarkan. Jelas penolong pengurus kanan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS Wilayah Selatan Fazli, arahan pemberhentian sementara hanya boleh dilakukan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dan pengusaha Boat Express. Biasanya nangka keadaan kita rujuk pada keadaan lah. Mun keadaannya bertambah baik pulih, dan lagi satu jangan kita lihat dalam keadaan kini itu sidaya keadaan cuaca pun memberi faktor lah.
selain daripada faktor pandemik COVID-19 tu. Berkongsi lanjut katanya sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP pertama diumumkan Mac tahun lepas, peratusan penumpang mengalami penurunan mendadak. Jadi berdasarkan statistik 2020, bulan 1 mencatatkan agak ramai lah yang punaya lagi dalam Puata di Terminal Kuching lagi 2,000 lebih yang masuk dan keluar. Tapi bila bulan 4, bila PKP disahar bulan 3, yang berjuna bagi kosong terus, yang dah stop. Jadi bulan 4, bulan 5 saya dah pegakkan. Jadi bulan Jun pun hanya mencatatkan 400 lebih orang. Tiada festival jualan Tahun Baru Cina di Kenyalang tahun ini. Namun, peniaga dan orang ramai masih ada pilihan berurusan secara dalam talian. Tegas Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng, keputusan dibuat selepas kes COVID-19 di bandaraya itu meningkat kebelakangan ini. I think personally, as a mayor of MBKS, would like to let everybody know the priority is the life and the health and the safety of our people. All right. So on businesses, I think they should be able to get online or whatever way they can do it. Take this as a learning time for people to go online to do their sales and all that. Tegasnya kerjasama orang ramai diminta akur untuk tidak berkumpul beramai-ramai sempena Tahun Baru Cina kali ini bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini. I think festive can always celebrate as far as you are still healthy. All right, so please stay safe, stay healthy and stay alert. Now I think it's also we appeal to people, please do not go to crowded places. Beliau berkata demikian kepada Awani Sarawak ketika ditemui di pekarangan bangunan MBKS pada Isnin. Sementara itu, tinjauan sekitar Padungan Street mendapati keadaan tidak semeriah tahun sebelumnya. Namun bagi peniaga, mereka tidak terlalu gusar. Ini kerana mereka ada alternatif lain bagi memasarkan produk jualan, platform atas talian. We're doing on the Shopee, we're doing on the Facebook, because we consider that if anything happen, we don't know. If any lockdown, we are still not sure yet, then people still can buy. So we put a lot of effort on that. Try to show all our products, whatever we have, through the online shopping, online marketing. Bagi masyarakat Tianghua, mereka akur dengan ketetapan untuk tidak menyambut Tahun Baru Cina tersebut secara besar-besaran. Pembelian dekorasi bagi sambutan itu sekadar cukup syarat bagi menyerikan suasana perayaan. I just come here to buy some decoration for Chinese New Year lah. Actually, this year is not having any celebration lah. Just to make something like a Chinese New Year mood lah, like that lah. So hopefully this year will be a good year for us lah. This year I think is not so happy lah because of the COVID-19. So I wish everybody in this year stay safe at home. Now wish everybody Happy New Year. Sambutan Tahun Baru Cina pada tahun ini disarankan untuk disambut secara sederhana. Tinjauan kami ke salah sebuah premis yang sering dikunjungi oleh orang ramai untuk membeli dekorasi Tahun Baru Cina di Padungan Street tidak kurang meriahnya. Sekian laporan saya Abdul Yazid untuk Awani Sarawak. Sekian Awani Sarawak. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Iboh lupa esok naga Awani Sarawak jam dan masa yang sama. Saya Najib Arif. Assalamualaikum, salam hormat.